Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar UFM di hari ini, hari Selasa 19 Julai 2022. Bersama dengan Fiza untuk sejam ini. Macam biasalah kalau saya on air tu bukan seorang lah, adalah tetamu saya yang kita undang khas jauh datangnya, tapi daerah sama lagi, daerah Shah Alam kan? Ya. Okey, dan dulu beliau pun kira banyak kali dah sebenarnya hadir ke konti sebenarnya kali kedua. Kali kedua sebenarnya orang lain kan. Jadi kita nak cerita mengenai satu program yang sangat bermakna yang dilancarkan pada bulan ini bulan Julai. Di Syria Care ni kita ada berkaitan dengan kasih anak yatim. Betul nama projek dia? Okey, jadi sebelum saya tanya soalan lebih lanjut lagi, kita nak berkenalan dulu dengan mereka berdua. Seorang jejaka, seorang lagi bunganya kan. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada mereka. Kita ada Puan Farah Marzi dan juga Encik Muaz Abdul Muin. Betul sebut? Betul. Salah nanti kena sama pula ya. Okey, Puan Farah merupakan koordinator untuk koordinator anak yatim di Syria Care, dan juga Encik Muaz pengurus besar Syria Care sendiri. Sebelum tu nak tanya juga kepada Puan Farah, ini pertama kali datang ke UFM kan? Betul. Dah berapa lama di Syria Care sebenarnya? Okey, saya bersama Syria Care tahun ni adalah tahun kelima saya, dan menguruskan projek tajuk anak yatim ni dah 6 bulan, dan alhamdulillah insya-Allah akan kekal dengan projek ini insya-Allah. InsyaAllah projek yang baik kan, insyaAllah juga. Dan Encik Muaz sendiri di Syria rasanya dah lama juga kan? Tak, saya baru tahun keempat. Tahun keempat, lama lah juga tahun keempat tu. Lebih lama daripada saya. Kan? Jadi dua-duanya ada seorang yang orang kuat untuk Syria Care ni kan. Jadi kita nak cerita mengenai tajuk projek kasih anak yatim. Dia bunyi macam ringkas saja, tapi penuh dengan maknanya kan. Jadi kita nak terus tanya soalan kepada Cik Muaz dulu aku soalan pertama ni, boleh tak kalau ceritakan atau kongsikan sedikit tentang Syria Care dan juga bagaimana keadaan sebenar pelayaran Syria yang terkini lah, sebabnya kita mungkin dah terlalu fokus kepada COVID-19 kan, dan macam-macam lagi dengan situasi yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni. Mungkin kita dah terhilang fokus mengenai apa yang berlaku di Syria, dan apa yang menyebabkan sebenarnya Syria Care terus membantu mereka, tidak berhentilah. COVID sebenarnya tidak membuatkan berhenti di situ kan kiranya kan. Okay, jadi boleh tak kongsikan sedikit mengenai inilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada UFM kerana menjemput kami hadir pada pagi ini. Okey, saya nak kongsi sedikit tentang Syria Care lah. Syria Care ni sebuah badan NGO, organisasi NGO yang ditubuhkan secara rasminya pada tahun 2014. Dan tahun ni dah masuk tahun ke-8 lah kita membuat kerja-kerja kemanusiaan, yang mana kita memfokuskan kepada bantuan menaik taraf hidup, kualiti hidup pelarian Syria yang berada di dalam Syria terutamanya lah. Dan juga kita membantu juga pelarian Syria yang ada di Turki, di Lebanon. Dan kini juga kita telah meluaskan lagi bantuan-bantuan kita ke Palestin, dan juga kita ada bantuan-bantuan di lokal di Malaysia juga, seperti bantuan-bantuan banjir, bantuan pek makanan semasa pandemik COVID baru ni. Jadi itu sedikit tentang Syria Care lah. Bagaimana keadaan sebenar Syria sekarang ni? Sebabnya kalau kita tengok berita-berita sekarang ni, kita tidak disajikan dengan berita-berita terkini tentang Syria, dan agak susah untuk orang awam tahu keadaan sebenar yang berlaku kat Syria. Tetapi yang kita dengar berita-berita dunia selain Syria tu agak mudah untuk kita akses dan mendapat berita-berita tersebut. Sebenarnya orang kata Syria ni, adakah Syria masih berperang lagi setelah krisis 10 tahun? Sebenarnya Syria sekarang ni keadaannya dia masih diserang anytime. Contohnya berita yang terkini, yang paling terkini, 17 Julai hari Ahad, baru 2-3 hari lepas, kerajaan Syria ada buat serangan bom di 3 kawasan di selatan Idlib. Maksudnya
pelarian Syria yang berada di utara Syria ni, dia dalam keadaan sentiasa bersiap sedia, sebabnya serangan itu tidak tentu masa dan waktunya. Bukan semestinya berlaku peperangan besar yang maksudnya dalam satu tempoh sedang berperang macam Ukraine dengan Rusia contohnya. Tapi kerajaan Syria dengan pelarian-pelarian Syria ni, dia akan serang bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja yang dia nak serang. Jadi pelarian-pelarian Syria ni terus melarikan diri ke arah utara Syria lah. Maknanya dalam berdekatan dengan border Turki. Jadi yang pelarian-pelarian Syria yang berada di border Turki ni, yang Syria fokus untuk membantu. Jadi diorang ni kita bantu dari segi penempatan, kos sara hidup, keperluan makanan asas, pendidikan, dan penajaan anak-anak yatim, pemulihan trauma dan sebagainya. Jadi isu Syria ni sebenarnya dia memerlukan perhatian dunia. Sebabnya bila dia pelarian Syria ni lari ke atas, dia tidak ada kerajaan sendiri yang boleh membantu dia. Dia tidak ada agensi-agensi kerajaan seperti kita. Kita di Malaysia ni masih ada kerajaan, masih ada agensi-agensi kerajaan, contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Contohnya kita ada adun-adun di setiap kawasan. Kita ada NGO-NGO yang sangat banyak. Dan kita pun kalau di Malaysia ni contohnya, kita tidaklah, jika berlaku banjir atau sesuatu bencana, tidaklah sampai memerlukan perhatian luar negara. Tetapi di Syria ni, dia tidak ada jaringan bantuan itu sampai dia memerlukan perhatian luar negara. Tiada yang dalaman yang seperti kita, kerajaan, agensi kerajaan. Dia memerlukan bantuan dari negara-negara Islam yang sudi membantu. Dan kita ni sebahagian saja. Untuk pengetahuan Cik Fiza, dalam Syria ni ada 6.7 juta pelarian Syria yang berada dalam Syria. Dia refugees ni biasanya pelarian yang keluar negara dia. Tapi di sini kita panggil IDP, Internal Displaced People. 6.7 juta pelarian Syria yang menjadi pelarian di negara sendiri. Di negara sendiri. Sedih tu kan kalau sebab inilah jadi pelarian di negara sendiri. Menjadi pelarian di negara sendiri. Lain fahamlah kan, tapi mungkin boleh survive lagi. Sebab negara tu aman kan. Tapi di negara sendiri dan masih lagi bergolak lagi, berkemungkinan untuk diserang tu tidak kira waktu, siang malam, waktu awal pagi pun ya juga kan. Tiba-tiba kena serang kan. Jadi betul-betul kuatlah diri mereka ni. Berbanding kita di Malaysia ni, syukurlah dapat duduk Malaysia sebenarnya. Masih aman lagi. Masih aman lagi. Jadi itu sedikit kiranya update daripada Cik Mas sendirilah kan. Okey, jadi soalan yang kedua ni belum lagi jawapannya belum lagi kan. Mengenai inilah, memang kita tahu syarikat memang aktif dari dulu lagi untuk membantu mereka-mereka yang berada di Syria ni kan. Dia banyak menggerakkan inisiatif, kempen dan juga projek bagi kelangsungan kehidupan pelarian di Syria. Jadi usaha yang syarikat sedang dilaksanakan khususnya bagi untuk pelarian Syria ni, dia ada projek-projek yang tengah berjalan kan. Jadi antaranya lah kongsi pada pendengar kita. Okey, baik. Untuk projek-projek yang kita jalankan ataupun kempen-kempen kita jalankan untuk bantuan pelarian Syria ni, dia antara projek yang terbesar setiap tahun adalah 2 projek, iaitu projek bantuan musim sejuk dan bantuan kempen bantuan bulan Ramadan. Dan kita juga ada satu projek yang long term punya projek, iaitu kita buat satu projek wakaf perumahan kampung Malaysia di Syria, yang mana kita usahakan untuk memindahkan pelarian Syria ni dari kemah ke rumah. Di situ kita buat bukan sekadar rumah, tapi lengkap dengan infrastruktur prasarana yang lengkap di kawasan perumahan itu, di mana ada sekolah daripada tadika sehingga sekolah menengah tinggi, ada klinik, ada kedai runcit, dan di situ kita beri pendidikan, kita generatekan peluang pekerjaan kepada pelarian Syria yang berada di situ, boleh berniaga di kedai-kedai runcit, ruangan yang kita beri sewakan.
Itu salah satu projek mega kita lah. Kita juga ada projek anak yatim. Projek anak yatim ni antara projek yang kita jalankan sepanjang masa, sepanjang tahun. Jadi kita ada sekarang ni 600 lebih anak yatim yang ditaja oleh rakyat Malaysia. So bulan Julai ni adalah bulan anak yatim yang kita nak war-warkan untuk kita meramaikan lagi awareness di kalangan rakyat Malaysia ni untuk menaja anak-anak yatim Syria ni. Saya nak share sikit tentang anak yatim Syria ni. Kenapa kita perlu bantu dia orang ni? Jadi anak yatim kadang-kadang ketika umur masih kecil. Contoh salah satu ceritanya, ada satu kanak-kanak ni nama dia Rimas. Dia ni ayah dia meninggal ketika dia dalam kandungan mak dia, kandungan usia 2 bulan. Ayah dia meninggal dalam satu serangan di Syria lah. Jadi dia pun tidak meminta untuk menjadi anak yatim, dan dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi projek penajaan anak yatim ni, wangnya adalah untuk menyalurkan bantuan seperti mak Rimas ni untuk menanggung keperluan asas Rimas dan abangnya dan juga ibunya untuk meneruskan hidup. Jadi cuba kita bayangkanlah kalau kita kehilangan ketua keluarga yang membawa sumber pendapatan kepada keluarga itu, kita hilang sumber pendapatan itu, macam mana keluarga itu untuk meneruskan kehidupan. Ini kan pula ayahnya meninggal disebabkan serangan bom, dan ketika usia masih kecil. Sangat berat ujian itu berbanding ujian-ujian yang kita lalui. Kita sebut sedikitlah projek-projek yang kita jalankan di Syria Care. Jadi yang tengah ni lah kiranya untuk anak yatim kan. Kira bulan 7 ni adalah bulan anak yatim. UFM, the driving force behind. Terkejut saya. Batuk Okay, UFM bersama dengan Fiza lagi. Untuk kita ada tetamu hari ini bersama dengan wakil dari Syria Care. Masa tadi kita pun sempatlah berborak-borak tadi kan. Jadi inilah topik kita, keutamaan kita hari ini mengenai kempen bermula pada bulan ni lah kan. Kiranya untuk kempen kasih anak yatim. Jadi saya memang siapa cerita tersentuh kalau cerita pasal anak yatim kan. Betul. Kan dan juga tertarik dengan kekhawatiran yang kita boleh baca. Kita tengok gambar pun kita dah tahu dah macam mana, apa penderitaan mereka alami masa kecil-kecil pun dah negara tengah berperang kan. Jadi apa yang menjadi menjadi perhatian pihak Syria Care dalam usaha untuk menyantuni mereka ni, terutama kita cerita pasal anak yatim kan sebenarnya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Fiza. Sebenarnya bila orang sebut pasal kanak-kanak lah kanak-kanak di Syria, kanak-kanak pelarian ni, mereka sebenarnya trauma sebab keadaan sekeliling, trauma sebab tak cukup bekalan makanan, trauma mungkin cuaca pun memainkan peranan sebab mereka tinggal di kemah kebanyakannya. Jadi mereka, senang cerita, mereka sebenarnya nak kehidupan normal seperti kanak-kanak yang lain. Jadi pada saya di sini Syria Care memainkan peranan yang sangat penting. That's why kita hadir untuk meraihkan dan menyantuni anak-anak ini dengan memastikan mereka dapat, walaupun tak 100% lah mereka dapat kehidupan normal macam kita di sini, tapi sekurang-kurangnya
kehidupan mereka tu dipermudahkan lah, mudah. Maksudnya dapat kalau tak nak kata nak dapat rumah, kita tak boleh janjikan bulan bintang kan. Tapi apa yang kita boleh bantu, kita bantu memudahkan kehidupan diorang. Maksudnya kita pastikan sumbangan setiap bulan sampai, dengan sumbangan tersebut mereka dapat uruskan kehidupan mereka sehari-hari. Dan di sini juga Syarikat melalui projek anak yatim ni, iaitu di bulan anak yatim sendiri, bulan Julai ni, kita membuka tajaan untuk kepada semua yang ingin menaja anak yatim Syria. Dialu-alukan, boleh macam mana nak join, boleh ke page Facebook Syarikat Malaysia ataupun Facebook The Orphans Project, ataupun IG pun ada, The Orphans Project by Syarikat, atau boleh hubungi nombor koordinator projek anak yatim, iaitu nombor tu saya pegang, 011 2100 4807, 011-2100-4807. InsyaAllah melalui program-program ini kita dapat bantu mana yang kurang dan mana yang boleh lah, InsyaAllah. Kita buat setakat yang kita boleh bantu mereka ni kan. Betul. Selagi kita ada daya, usaha, dan insyaAllah boleh bantu mereka kan. Jadi Puan Farah sendiri pernah pergi ke Syria? Pernah. Saya pernah pergi 2 tahun lepas, tahun 2019, waktu musim sejuk, dan pernah menyantuni anak yatim juga dekat sana, dalam majlis. Kita pengalaman sedikit lah macam mana bila sampai ke sana tu. Okey, boleh. Masa sebenarnya sebab kita first time sampai, so bila sampai memang agak terkejut dengan suasana kiri kanan kemah kan, macam betul-betul tak percaya, sebab kita kat sini macam tak pernah nampak kemah kan, macam tu. So bila kita pergi kat sana, kiri kanan kemah, dan terlalu banyak persoalan dan terlalu banyak benda yang saya fikir pada saya lah, saya sendiri saya rasa banyaknya yang aku tak bersyukur kan sebenarnya. Bila tengok kat sana, dia orang tu sangat dia orang reda lah apa yang ada, apa yang walaupun duduk dalam kemah. Dan waktu ke majlis agen sumbangan untuk anak yatim tu, saya lihat anak-anak ni, dia walaupun dia anak yatim tapi dia gembira, dia macam ceria. So itu pun salah satu buat tim kami rasa tersentuh. Sebabnya kita dengan hadir, mungkin dengan hadirnya tim kita di sana pun lagi menambah keceriaan diorang. So bila kita dapat agihkan sendiri sumbangan daripada penaja-penaja, so mereka pun buat persembahan, alhamdulillah, macam benda tu memang mengetuk jiwa lah. Jadi mengalir mata tak? Mengalir, tapi kita simpan. Faham kan. Jadi saya rasa manusia mana yang tidak mengalirkan mata kalau melihat benda perkara sendiri berlaku di depan mata kan. Saudara seagama pula dengan kita pula kan. Okey, jadi lepas ni kita nak tanya lagi mengenai soalan yang seterusnya ni kan. Lepas kita berhenti rehat dulu, dengarkan lagu nyanyi daripada Awi Rafael, membantu terus FM info muzik terkini. You FM. UFM info muzik terkini ya. Tak saja je kan. Okey, bersama dengan Cik Baz dan juga Puan Farah, di mana mereka berdua adalah wakil dari Syarikat. Kita nak cerita mengenai inilah projek
kasih anak yatim. Tadi Puan Farah dah cerita sedikit mengenai inilah, dan seterusnya soalan inilah tadi dah ada sebut tadi mengenai bulan Julai ni adalah merupakan bulan anak yatim Syria Care. Jadi boleh tak kalau Puan Farah aku kongsikan apa yang sedang digerakkan sepanjang bulan ini? Okey, baik. Sepanjang bulan Julai ataupun kita panggil bulan anak yatim Syria Care, kita menggerakkan kempen tajaan satu hari satu jiwa, di mana kita menyiasatkan macam satu hari ada satu tajaan untuk satu anak. So kalau ada 30 hari 30 anak lah, 31 hari 31 orang anak yatim yang ditaja, yang perlu ditaja. So alhamdulillah setakat ini dia punya feedback, respon daripada orang ramai dan penaja ramai yang dah start menaja, dan kita dah dapat setakat ni 26 orang anak yatim yang ditaja pada bulan ni saja, alhamdulillah. Dan berbaki 4 orang lagi. Jadi kita masih buka peluang tajaan untuk mereka yang ingin menaja anak yatim. Boleh terus ke kita punya Facebook, The Orphans Project, ataupun IG The Orphans Project by Syria Care. Selain daripada tajaan anak yatim, kita juga menggerakkan kutipan sumbangan tabung yatim melalui kempen #RM20je. Maksudnya macam kita tak letak banyak, RM20 je untuk sesiapa yang ingin menyumbang bagi memenuhkan sasaran kutipan sempena sempena bulan anak yatim ni sebanyak RM50,000 untuk kita penuhkan tabung yatim ini bagi membantu anak-anak yatim yang tiada penaja. Kita ada juga anak-anak yatim yang belum ada penaja, jadi kita gunakan duit kutipan ini untuk membantu meringankan beban mereka lah di sana. Okey, dan dia ada hashtag dia #RM20je. Ada tambah je kan, tapi betul lah RM20 je kan? Bukannya 200, bukan RM2,000. Betul, RM20 je kan. RM20 je. Dan ada lagi, ini satu hari satu jiwa, bukan satu hati satu hari satu jiwa. Betul. Dan ini satu hari satu jiwa ni adalah baru saja dah lama sebenarnya kempen ni. Kempen ni kita start, dia setiap tahun akan ada kempen ini. Cuma kita laksanakan di bulan anak yatim lah. Kita memang menyiasatkan satu hari kena ada satu tajaan anak yatim. Jadi kita buka peluang dan alhamdulillah ni lah respon sangat baik lah. Alhamdulillah kan. Okey, jadi saya nak tanya lagi daripada sepanjang pandemik 2 tahun kita di COVID ni kan, rasanya pun ada juga kempen untuk membantu mereka-mereka yang pelarian Syria ni kan. Antara kempen ini kempen yang sama ke ataupun ada kempen yang lain daripada yang lain? Untuk macam kempen-kempen lain, macam kempen yang ada sekarang ni adalah kempen dibuka sepanjang tahun. Maksudnya walaupun bukan bulan anak yatim, tajaan tu masih dibuka. Dan sumbangan untuk tabung yatim pun juga dibuka, cuma tak ada sasaran lah di bulan-bulan lain kan. Tapi untuk kempen-kempen lain untuk anak-anak pelarian ni, kita juga buka untuk Edu for Syria, maksudnya untuk pendidikan. Itu kita juga pernah buka tajaan mereka yang ingin taja anak-anak pelarian ni untuk ke sekolah. Dan insyaAllah bulan Ogos bulan pendidikan. Ini bulan anak yatim kan? Bulan anak yatim. Bulan depan kita fokus untuk pendidikan. Kena ada fokusnya kan. Betul. Okey, jadi kali terakhir pergi ke Syria tu tahun 2019 ke atau masa 2020-2021 ada pergi ke Syria? Kali terakhir tahun ni pada bulan 3 baru ni. Bulan 2. Bila buka je sepadan terus pergi. Betul. Kita kira sekian lama tu tak pergi Lama juga lah. Hampir 2 tahun lah. Tahun lepas tak pergi kan, 2021 kan. 2021 ada rasa hujung tahun. Di hujung tahun. Maknanya lama jugalah kiranya kan. Dia kembali ke sana tu rasa macam dia, perasaan dia tu rasa macam macam mana perasaan dia tu? Cik Muaz ada pergi? Puan Farah? Tak.
Kita kena tanya orang lain lah. Orang yang pergi. Okey, ni lepas ni mungkin ada pergi ke Syria lagi lepas ni ke atau macam mana? InsyaAllah jika tiada aral, mungkin jika ada peluang rezeki semua, InsyaAllah mungkin hujung tahun ni mungkin tim kita akan pergi untuk bantuan musim sejuk. Kebiasaannya kita akan pergi misi kemanusiaan untuk bantuan musim sejuk dan bantuan Ramadan. Betul. Tapi betul lah, nak pergi ke sana, persiapan dia tak semestinya duit sahaja. Persiapan diri pun kena kuatkan, juga mental dan fizikal sebenarnya. Betul, kan. betul. Jadi kita nak tanyalah Cik Muaz, mungkin ada nak tambah apa-apa yang tertinggal sebelum kita tanya soalan yang terakhir ni kan. Nak tambah lagi, rasanya banyak lagi yang boleh kita tambahkan lagi mengenai perkara ni, ataupun ada bulan depan bulan pendidikan kan. Seterusnya bulan 9 untuk emosi sejuk kan. Apa lagi perlu ditambah lagi? Okey, mungkin tadi sebenarnya tertinggal tentang pendidikan lah, pendidikan Syria. Contoh macam saya sebut tadi, di dalam kampung Malaysia yang kita bina tadi, ada sekolah. Di sekolah tu kita menyediakan pendidikan percuma kepada anak-anak Syria ni lah. Dia terutamanya anak-anak yatim. Jadi pendidikan ni sebenarnya satu instrumen atau elemen yang sangat penting untuk membangunkan generasi akan datang dalam kalangan pelarian-pelarian Syria ni. Sebabnya dia orang ni sebenarnya bukan ditekan dari segi kesusahan hidup semata-mata, tapi dia serangan ni dia juga menekan dari segi kebijaksanaan. Dia nak melahirkan generasi akan datang yang tidak pandai, yang kurang cerdik. Dia serang, dia bomkan semua sekolah, bangunan sekolah apa semua, supaya dia orang ni melahirkan generasi yang tidak tahu apa-apa tentang pendidikan, yang jadi tidak pandai. Lebih mudah untuk dia menghancurkan generasi ini pada masa akan datang. Jadi tugas kita sebagai saudara sesama Islam untuk kita bangunkan umat Islam, untuk kita bina generasi umat Islam yang kuat pada masa akan datang. Inilah salah satu saluran yang kita boleh sumbang, dan kesannya amat besar 5 ke 10 tahun ke 20 tahun akan datang, iaitu sumbang dalam pendidikan percuma lah. Mungkin sekarang kita tak nampak lagi kesan dia. Yes, betul. 10 tahun lagi, betul lah tu kan. Jadi sebab itulah bulan Ogos adalah bulan Ogos adalah bulan pendidikan. Okey, jadi kita pun dah sampai ke hujung ini. Kita nak tahu jugalah apa yang masa depan untuk anak-anak ni lah, anak-anak yatim lah terutamanya kan, anak-anak Syria ni lah kan. Jadi kita nak tanyalah kepada Cik Muaz dan juga Puan Farah sendiri, orang kuat untuk di Syria Care ni kan, dah lama dah kerja di sana kan. Jadi kita tanyalah secara peribadi kan, tentang masa depan anak-anak yatim Syria ni macam mana. Cik Muaz dulu ke? Okay, harapan saya sebenarnya supaya orang Malaysia terutamanya orang Islam, kita ambil tahu jugalah isu-isu semasa saudara kita yang di Syria. Dalam kesibukan kita, saya akui di Malaysia pun kita dilanda pelbagai ujian dari segi banjir, dengan kesusahan, kenaikan barang, kos sara hidup meningkat. Tapi dalam rezeki kita tu ada juga rezeki orang lain, dan kita tidak tahu, ada mungkin asbab daripada kita membantu saudara-saudara kita di Syria ni, menyebabkan doa-doa mereka ni menyebabkan kita ni masih aman, negara kita masih sejahtera. Kita tak tahu. Sebabnya saya memang pergi ke sana setiap kali misi, dia orang akan cakap bukan sekadar terima kasih, dia akan doa banyak kepada penderma. Kita ni tim Syria Care hanya penyampai amanah daripada sumbangan-sumbangan rakyat Malaysia. Dia orang sangat berterima kasih kepada rakyat-rakyat Malaysia, dan mungkin asbab
kesihatan, kesejahteraan yang kita lalui sekarang ini mungkin ada juga daripada sebab doa-doa mereka. Jadi saya harap ramai-ramailah kita rakyat Malaysia boleh bantu menyokong usaha-usaha kemanusiaan yang dilakukan oleh Syria Care. Boleh follow page media sosial rasmi Syria Care di Facebook Syria Care Malaysia, ada di Instagram Syria Care Malaysia, dan di YouTube Syria Care Media, dan kita ada juga page khusus untuk anak yatim, The Orphan Project by Syria Care di Facebook dan juga di Instagram. Okey, itulah panjang lebar kan. Nak kempen #RM20 RM20 je kan. Jadi Puan Faraz ni macam mana ni, kira koordinator anak yatim, lagilah tanggungjawab tu kiranya agak berat juga lah sebenarnya kan. Berat. Dan saya pun kalau boleh, bila tengok anak-anak yatim ni gembira, saya bahagia. Saya rasa lega. Rasa macam dia satu perasaan yang sukar kita gambarkan sebenarnya kan. Betul. Sebab apa yang kita buat sehari-hari ni, kita automatik akan terfikir dia orang kat sana dia lah macam kan? mana sebab dia tak dapat apa benda yang kita dapat kat sini kan. Jadi harapan saya nak ajak semua juga supaya ambil peduli isu-isu Syria, ambil peduli tentang anak-anak pelarian, anak-anak yatim. Kita mudahkan urusan mereka, insya-Allah urusan kita juga Allah mudahkan. Dan macam Cik Muaz pun dah sebut tadi, boleh follow, boleh menyalurkan sumbangan melalui kita punya page Syria Care Malaysia, FB dan IG, dan juga page khas anak yatim iaitu The Orphans Project dan IG The Orphans Project by Syria Care. InsyaAllah kita jangan putus beri sokongan supaya bantuan untuk mereka tu tak putus. InsyaAllah. Bukan kita tak ada paksaan, tapi nak membantu, bukannya banyak pun, InsyaAllah lah kan. Betul. Ini adalah bekalan kita juga sebenarnya kan. Tapi Fiza nak sedik satu yang tentang hashtag. Ada lagi masa dia tak apa. Hashtag RM20 je tu, kita walaupun kita tak hashtag 20, tapi kalau ada yang still masih tak mampu 20, seikhlas hati. Betul. Maksudnya biar benda tu berjalan lah. Bukan kita paksa. Kita tak paksa. Jangan dia rasa macam terbeban pula kan. Betul. Dia lebih Alhamdulillah. Kalau kurang pun tak apa, Alhamdulillah juga kan. Jadi hashtag 20 RM20 je kan. Jadi caranya macam mana Cik Muaz? Untuk menyumbang. Yeah. Okey, kita ada akaun khusus untuk anak yatim. Boleh menyumbang terus ke akaun RHB Bank Syria Care. Nombor akaun saya bacakan 2622 5000 021 775, atau boleh berhubung terus di talian 011 2100 4807. Saya ulang, 011 2100 4807. Ini ada untuk ni lah kan. Cuma saya nak tambah sikit. Tambah lagi. Berkenaan sikit je. Boleh kita tambah. Membantu ni. Jadi kalau kita tak mampu untuk memberi sumbangan wang, kita boleh juga membantu untuk menyebarluaskan kempen ini supaya lebih ramai orang yang boleh bersama-sama dalam platform untuk membuat kebaikan ni. Betul kan, kita menyebarkan sesuatu yang baik kan. Okey, jadi terima kasih lah, kita sampai dan kiranya inilah ada nak tambah lagi pengharapan ke apa ke? Harapan tadi dah. Tadi dah kan. Kau ada tambah apa lagi? 2 minit ke 2 minit ni. Jom sama-sama. Jom sama-sama kita ni lah. Kita cuba sedaya mungkin. Betul. Kita memainkan peranan masing-masing. Ada orang membantu di lokal, ada orang membantu di sana. So kita peranan kita apa? Kita jangan hanya tahu komplain kenapa bantu sini, kenapa bantu sini tu, ataupun kenapa kita tak bantu. Jadi kita mainkan peranan diri kita. Setiap orang ni ada peranan masing-masing kan? Jadi kalau kita ada peranan, kemampuan untuk beri sumbangan wang, kita mampu beri sumbangan wang. Kalau kita tidak mampu untuk beri sumbangan wang, kita cuba sebarkan, hantar forwardkan mesej-mesej ini kepada orang ramai. Itu pun semoga saham pahala kita
kata kepada orang yang menerima dan menyumbang, terdapat juga saham kepada orang yang menyebarkan. Betul. Ini je cara nak membantu kan. Tak pun dah tanya diri sendiri. Tanya selera kau bukan. Okey, terima kasih kepada Cik Mas dan juga Puan Farah kerana sudi hadir ke konti kita. Sedikit kita tahulah kempen apa yang tengah berlangsung sekarang ni. Dan untuk bulan depan ada bulan pendidikan. Kita tunggulah nanti kan kok mereka datang lagi kan. Nak tambah lagi, ada je benda yang tak cukup kan. Kita sangat malu-malukan kalau UFM nak menjemput. InsyaAllah. Okey, jadi kita akan tinggalkan anda dengan lagu. Ini memang lagu special untuk ni lah kan. Lagu apa Cik Mas? With You. Siapa nyanyi? Cik Mas ke? Bukan. Dan siapa nyanyi tu? Saya mendengar je. Yang nyanyi Kai Bahar, Ismail Izani, Naim Daniel, Haris Baba, Danny Sofyan. Siapa yang menulis lirik lagu ni? Penulis lirik ni salah seorang staff kita, Puan Diana. Oh, Puan Diana. Jadi kita jom sama-sama dengarkan lagu ni. Jadi Assalamualaikum. Bye-bye.